Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Apa khabar saudara Nik Abdullah, Nik Ibrahim? Terima kasih anda orang pertama yang hadir. Setan kuning muncul. Waalaikumsalam saudara. Saudara Abdul Hadi Sharif, saudara Kamal Awang, begitu juga saudara Muhammad Fuad. Jangan lupa saudara like and share ya. Kalau boleh subscribe, dan jangan lupa juga boleh subscribe di Instagram. Sila saudara. Kalau ada sesuatu terhalang di Facebook, boleh segera lari ke Instagram. Ya, saudara Izzuddin, saudara Muhammad Fuad, saudara Moh Subang. Setan kuning, I sayang pula. Saudara Cik Ibrahim, Cik Muda, Waalaikumsalam. Abdul Karim, begitu juga saudara Abdul Zulkarnain, Ahmad Tarmizi, Waalaikumsalam. Kamal Awang, saudara Mat Faizal Ismail, Waalaikumsalam. Seli, how are you? Saudara Megat Syah, bahasanya orang Perak kot. Betul lah tu. Salam, apa khabar tu? Robin Yang Hobin, Bantai Bin Yuk, Hafiz Wan Basirun, Saudara Mansur Rubidin, apa khabar Bi? Semoga sihat bersama keluarga. Raja Juma, apa khabar je? Jimmy T, Saudara Paipon IP. Nama macam-macam saudara. Waalaikumsalam. Begitu juga dari saudara Jambaria Abdullah, daripada Skudai ya, Wan Johor saudara empat Tulang Kering, saudara Mat Amin Jack, saudara Papion, semoga Datuk sekeluarga sihat walafiat. Terima kasih, insya-Allah, mudah-mudahan. Syah Kazai, Rizal Peta Burairah Pasau. Dari mana ni pula saudara? Waalaikumsalam sekali. Syuami Megat Ridwan, Rashid Saleh, Maimunah Syawal, saudara Muhammad Azmi Muhammad Ali, apa khabar? Orang Kelantan, orang Kota Baru. Start makan dah. Hujan tak sana? Apakah hujan di Kelantan? Sebab di Kuala Lumpur sekarang musim hujan ni tiba-tiba. Saudara Yasan Manaf, saudara Mat Syahrul, Sate Pak Long. Di mana ni Sate Pak Long ni? Saudara Baruin Hasanah, Marzuki Awang, Nur Akila, Rozi Johari, Syafi Syari, Vignis Warren. Vignis, how are you? Vignis Warren. Saudara Puan Azizah Saleh, Saripudin Din, Thomas Tan, Sri Piatu. Janganlah Sri Piatu. Yang mulia Daing Muhammad, apa khabar Daing? Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. InsyaAllah saya akan santuni usai pencerahan ini. Seperti biasa, saya harus memberi laporan tentang kedudukan COVID-19 hari ini. Hari ini hari Rabu 24 November 2021, hari yang ke-615. Bumi kita ini dijengah oleh virus corona. Dan saya nampak hari ini ada peningkatan lagi. Sebab semalam 5,594, tapi hari ini sudah naik kepada 5,755. Ada peningkatan. Dan jumlah terkumpul adalah 2,602,835 warga kita yang telah pun dijangkiti oleh virus corona, yang mengundang kematian semalam 47. Saya difahamkan sudah lebih 30,000 warga kita yang kembali ke pangkuan ilahi kesan daripada jangkitan virus corona. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya, saudara Rio, yang beliau selalu beliau menghantarkan kepada saya kiriman berhubung dengan kes-kes COVID dari Kementerian Kesihatan yang diperoleh beliau. Dan hari ini laporan harian, Perlis 43, Kedah ada 358, Pulau Pinang 270. Saya nampak trend di Pulau Pinang ada peningkatannya ya saudara. Di Perak 219, di Selangor kembali ribuan, daripada 900 lebih, hari ini 1,511. Di wilayah Persekutuan juga meningkat. Kalau Selangor meningkat, wilayah Persekutuan pun mengikut sama. Hari ini wilayah Persekutuan 400, di Putrajaya 37. Negeri Sembilan juga nampak ada peningkatan kepada 202. Dan Alhamdulillah Melaka, usai pilihan raya negeri, nampak gayanya semakin susut. Rahmat ilahi saudara. Hari ini Melaka mencatatkan jangkitan 191. Dan Johor juga nampaknya bila datang musim hujan ini, dia naik sedikit, 486. Di Pahang juga turut meningkat, 376. Begitu juga di Terengganu meningkat kepada 231.
Dan Kelantan, ni saya saya melihat bahawa di Kelantan ini masih lagi berlegar di angka 590 orang. Tambah-tambah lagi musim monsun ni, saya rasa kalau kita tak berhati-hati, tak berjaga, maka wabak virus corona ini mudah merebak, saudara ya. Di Sabah juga ada meningkat. Hari ini daripada 483 semalam menjadi 622. Di Labuan 27. Alhamdulillah. Sarawak yang akan mengadakan pilihan rayanya tak lama lagi sudah susut kepada ratusan, 192 hari ini, saudara. Dan jumlah terkumpul hari ini pada tanggal 24 November adalah 131,193. Ini untuk bulan ni. Terima kasih saudara Rio. Saudara Rio ni dia rajin menghantar ya saudara. Warga Amir Hijaz Fan berterima kasih kepada sahabat kita saudara Rio dan juga saudara Jamil Idris ya. Baik saudara, kita masuk e-commerce ketiga. Dan kalau saudara punya produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Saya menzahirkan kesyukuran yang teramat pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab semalam Al-Azhar telah pun di-discharge ataupun diizinkan keluar daripada hospital dan kini berehat di rumah. Bolehlah saudara berhubung dengan beliau untuk memesan Al-Bakhur, haruman wangi daripadanya ataupun wangi-wangian ya. Dan kalau tak dapat Al-Azhar, mungkin dia berehat, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Di sekitar Lembah Kelang, warga Lembah Kelang boleh memesan buah-buahan yang manis, yang grade-nya baik daripada Shauki, syarikat Kizinis, iaitu buah-buahan yang diimport daripada luar negeri seperti kiwi, cherry, anggur, apple. Harga di bawah pasaran. Saya hubungi Shauki 012-357-5703. Dan produk sahabat kita saudara Zul hari ini yang ingin saya beri pencerahan adalah Jelly Gamat Extract. Ini dia saudara, Jelly Gamat. Ia boleh membantu memulihkan luka-luka dalaman seperti pembedahan, bersalin atau selepas berkatan. Hubungi saudara Zul di toko jamu Kemaman 019-917-0449. Saudara, 019-917-0449. Kerana Jelly Gamat ini turut boleh membantu merawat buasir, gastrik ataupun masalah sembelit. Juga lipoma. Lipoma ni iaitu risa ataupun benjolan pada kulit-kulit. Ia turut membantu masalah angin, hempedu dan melegakan sistem pernafasan. Di samping itu sesuai untuk kencing manis dan darah tinggi. Hubungilah saudara Zul di talian 019-917-0449. Samalah kita berdoa agar sahabat kita saudara Zul daripada toko jamu Kemaman mencapai kejayaan perniagaannya, saudara. Baik, usai e-commerce kita masuk seketika tazkirah singkat, saudara. Apa khabar saudara Khalid Mak Ripin, Suparman Kamar, Muhammad Syukri, Sera Moto, Nur Zaini, Mat Tahir, Dian Syah, lebih kawan baru hujan tak? Saudara Azmi Omar, sampah-sampah yang ada dalam UMNO singkirkan aja. Ya, insya-Allah saudara Mi Syam Hashim, Abdullah Majid, saudara. Mengikut Allahyarham Fadil bin Iyad, iaitu seorang ulama besar, dia berkata bagi seseorang yang telah mencapai usia 45 tahun, 55 tahun, 60 tahun ataupun 70 tahun, ini berarti bahawa anda sudah berjalan kian hampir kepada Tuhanmu, pada pencipta yang azali, saudara. Oleh itu lakukanlah yang terbaik pada sisa-sisa usia senjamu agar mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu jangan banyak bergurau dan terjebak dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jangan berlebihan untuk berhias, bersolek dan berpakaian. Tiada keperluan lagi, saudara. Kita sudah mula menghampiri, kian hampir usia yang 60, 50, 60, 70, sudah hampir, saudara. Dan janganlah kita berlebihan untuk makan, minum dan berbelanja. Jadi barang yang kurang diperlukan tak perlu lagi. Carilah barang-barang yang boleh mendukung kita ke arah amalan yang soleh. Sebaik mungkin berkawallah dengan orang yang boleh menambahkan iman
ilmu dan amalan kita, serta perbanyakkan doa untuk kita mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala agar husnul khotimah, iaitu kita kembali ke pangkuan ilahi dalam kesudahan yang baik, iaitu husnul khotimah, dan dijauhkan dari su'ul khotimah, iaitu dalam keadaan mati yang tidak baik. Serta saya tingkatkanlah amal soleh, terutama amal yang dapat terus memberi pahala dan syafaat serta setelah kita tiada nanti. Dan paling penting, bereskanlah segala hutang yang ada, dan kalau boleh jangan buat hutang yang baru, walaupun untuk menolong orang lain. Tapi jika ada lebihan, perbanyakkanlah bersedekah dan sucikan harta anda dengan mengeluarkan zakat. Ya, saudara, itulah yang diharapkan agar saudara sebagai persiapan kita untuk menuju ke usia penamat kita dalam dunia yang fana ini. Ingat saudara, dunia ini hanya sementara sahaja. Saudara, baik. Usai ini tazkirah singkat, kita masuk sedikit dalam mutiara kata kiriman sahabat saya, saudara Hibil. Apa khabar Cikgu Hibil? Manjung hujan ke? Di sini di Kuala Lumpur, di Kelak, di Putrajaya, hujan lebat. Petir kilat sambung menyambung. Saya tak tahulah warga di Ampang 2 hari lepas teruk hujannya, saudara, hingga mengakibatkan banjir, habis semua peralatan rumah, semua habis. Saya ada juga bisan saya tinggal di berhampiran dengan kampung kampung Melayu dekat dengan Bukit Belacan. Sedih saya melihat gambar-gambarnya. Tak ada satu lagi pun peralatan yang boleh dipakai. Kereta pun habis tenggelam. Bersamalah kita berdoa pada Allah SWT agar ada rahmat di sebalik musibah itu. Baik saudara, menurut kata saudara Hibil, duhai anakku, seandainya ibu bapamu marah kepadamu kerana kesilapan yang dilakukan, maka marahnya ibu bapamu adalah bagaikan baja bagi setiap tanam-tanaman. Jadi kalau ibu bapa kita menegur kita, marah dekat kita, anggaplah ia sebagai baja kepada tanaman untuk kita hidup segar dan berarti. Jadi saudara, terima kasih saudara Ibil atas kiriman mutiara kata-kata. Apa khabar saudara Rosli Yunus, Nik Bolia, Kekanda Zainal, Rosli Yunus. Waalaikumsalam. Saudara Siput Mata Merah. Siput Mata Merah. Saudara Latif. Love Mehmet Hati Muhammad. Mana tu, dari mana saudara? Ulas sikit yang Syahar mengarut tentang kita dekat Parlimen tu. Saya dah geram. Jangan saudara, kenapa saudara memancing amarah saya bila bercakap soal kumpulan wang simpangan pekerja ni? Jadi seolah macam ada satu permusuhan pula antara saya dengan kumpulan wang simpangan pekerja. Baik saudara, seperti biasa, salam impian, moratorium dan pengeluaran wang dari kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000 secara tuntas. Ingatlah, tak dapat pun saya harus menyuarakan juga. Dan di samping itu, kita harus berpesan pada pimpinan negara, janganlah berbelanja tanpa had. Kerana andai negara berbelanja tanpa had, maka negara kita akan muflis. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah tak mungkin ku berpaling lagi. Tak mungkin berpaling lagi, saudara. Jadi, sebelum saya memberi pencerahan kenapa saya katakan tak mungkin berpaling, kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, Pak Saleh bertemu Pak Akil, kawan lamanya dari si Jangkang. Jangan dipilih menjadi wakil, bahasa Melayunya lintang pukang. Jadi kalau mereka yang tak pandai berbahasa Melayu apa semua ni, bahasanya lintang pukang, tak payahlah kita lantik sebagai wakil kita. Sama ada wakil Dewan Negeri maupun Dewan Rakyat, saudara. Ini kerisauan Pak Nazil kerana mereka tidak mampu untuk membawa dan mengutarakan permasalahan rakyat nanti. Tambahnya lagi, sepagi segenggam beras ditabur, menjamu pipit datang berkawan. Begitulah langgam pemimpin takbur, apabila tersepit masih berkawan. Jadi Pak Nazir ni saya suka ayat perkataan digunakan langgam. Langgam itu adalah kebiasaan, adat kebiasaan. Jadi sepagi segenggam beras ditabur, menjamu pipit datang berkawan. Begitulah langgam pemimpin takabur, apabila tersepit masih nak berkawan, saudara. Baik saudara, selepas pantun Pak Nazir, terima kasih Pak Nazir atas kiriman pantun yang begitu indah dan berarti. Saudara WCD Yunus, Roslan Muhammad, saudara Maimun,
Badariah, apa khabar Puan Badariah, Saudara Alias? Saya sentuh sedikit gedung ilmu kita. Ini gedung ilmu ni yang saya maksudkan gedung ilmu kerana ini adalah harapan ataupun bibitan culipan kata-kata pemimpin terdahulu yang mengharapkan agar pemimpin masa kini dan masa akan datang menghayatinya. Kerana dalam ungkapan kata pemimpin Melayu menyebut, itu orang-orang tua sering berkata pemimpin itu bagaikan acuan. Jika pemimpin itu syarak yang memegang adat, maka mestilah mereka juga menjaga kemurnian sikap. Jadi kita amat berharap akan hadirnya pemimpin Melayu yang berakal, yang cerdas dan berfikir. Kerana, ini kata-kata orang tua kita dulu, sebagai pemimpin, ia mestilah berakal. Ilmunya banyak menjadi bekal. Menjalankan tugas, hatinya pukal. Memikul beban, ianya kekal. Dia sanggup memikul beban walau susah banyak mana pun. Fikirannya bulat, imannya kekal. Memimpin selalu menurut bakal. Tahukan diri, sedar ke asal. Dia tahu diri, dia tahu asal usulnya. Itu pemimpin yang baik yang diharapkan oleh pimpinan terdahulu pada kita. Kemudian pemimpin sewajarnya bila dijadikan pemimpin, ianya handal. Umat memilihnya tidak akan menyesal. Dijadikan tua, tua ni sebagai pemimpin rasa ketua. Dijadikan tua, akalnya panjang. Dijadikan induk, ia terpandang, orang melihatnya, jadi mulia. Dia jadi ini negeri damai, umat kan senang. Tuah bangkit, maruah dibilang. Terima kasih saudara Bini Tan Sri Johan Jaafar yang mengirimkan kepada saya buku tersebut. Kita sambung lagi malam besok saudara. Baik. Sebelum saya memberi pencerahan seperti biasa lagi, saya harus memberi peringatan. Tadi peguam saya menghubungi saya, dia kata jangan lupa kena sebut juga. InsyaAllah. Bahawa siapa saja yang menyunting ini live saya ini dan dimasukkan ke dalam YouTube dan mana-mana suntingan ini, maka mereka harus bertanggungjawab atas suntingan yang dilakukan. Begitu juga kepada mereka yang mengirimkan berbicara atau coretan dalam laman ini, juga harus bertanggungjawab atas setiap coretan anda. Saya tidak bertanggungjawab atas kiriman ataupun suntingan anda. Ingat, ini adalah pencerahan politik hasil daripada bacaan saya, pengetahuan saya, pengalaman saya. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memberi pencerahan semata-mata. Berprinsipkan kepada kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saya. Dan kita menyantuni setiap teman-teman kita dalam perbicaraan kita, dalam argumen ataupun perbahasan kita dengan bahasa-bahasa yang harmonis. Ingat saudara, kita adalah warga cinta damai. Saudara Ahmad Yusof, saudara Mariam, saudara Azman Zulkifli, saudara Jambaria, saudara Syam, Norizan Said, Razak Shah, Hafsah. Saya terpaksa sebut ini dulu sebelum bila saya dah masuk gear nanti kadang-kadang tertinggal. Jadi saudara kecil pula. Apa khabar saudara Taram Shah? Terima kasih kiriman kopi. Masih teringat lagi saudara Taram Shah membawa saya makan di Asam Pedas di Johor, di Muar saudara. Baik saudara. Hari ini saya dapat kiriman banyak betul hari ini saudara. Ramai sangat teman-teman, rakan-rakan kita yang seolah minta tolong. Mereka meminta tolong kepada menteri-menteri, ahli kabinet dan pemimpin politik. Kerana hari ini katanya harga barang keperluan harian naiknya terlampau tinggi saudara. Tinggi. Daging ayam naik, daging ikan-ikan naik. Malahan ikan kembung pun sudah mencecah kepada RM22 sekilo. Saya tidak mahu mengulangi cerita zaman saya dulu. Sebab kalau zaman saya di kampung saya dulu, ikan kembung ni kalau datang dapat dia punya bondongnya di mesin pun orang tak pandang. Ikan kembung, ikan belaling. Tapi hari ini RM22 sekilo saudara. Sedangkan kita punya laut yang luas. Tapi kenapa kita masih mengimport dari negara luar? Sebab itu saya katakan Kementerian Pertanian harus memikirkan untuk warga kita ini segera ditingkatkan usaha mereka dapat menjadi nelayan laut dalam dan sebagainya dengan peralatan kelengkapan menangkap ikan. Dan sekarang ni pula tambah lagi musim monsun dah datang. Jadi kita ada laut, tapi kenapa kita masih mengimport?
Jadi sebab itu kenalah ditanggalkan usaha supaya dipermudahkan, supaya kita dapat menyediakan makanan untuk rakyat kita. Tapi apa yang berlaku sekarang ni bukan saja harga barangan, harga baja dan racun pun meningkat, naik. Dan ini digunakan oleh pekebun sayur, malahan kos untuk pengantaran, transportation, pengangkutan juga meningkat. Sebab itu saya tengok hari ni saya geleng kepala saya sebab menteri tak cakap, timbalan menteri tak cakap. Cuma ini di Pulau Pinang. Kerana pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna Negeri Pulau Pinang mengesahkan bahawa kenaikan harga sayur-sayuran di pasaran ketika ini berpunca daripada cuaca dan hujan yang tidak menentu. Pula dah. Jadi kita marahkan pada Allah. Kita marah pada hukum karma kehidupan. Hujan datang pun disalahkan. Cuaca sejuk pun disalahkan. Menurut pengarahnya, Saudara Mak Ridwan Abdul Ghaffar, Jabatan Pertanian dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, itu FAMA, memaklumkan bahawa bekalan sayur-sayuran di pasaran negeri ini berkurangan serta berlaku kerosakan sayur-sayuran milik petani di Cameron Highland. Dia kena carilah upaya macam mana. Saya itu bekalan sayur ini bekalan sayur-sayuran yang import pula turut berkurangan. Ekoran negara pengeluar mengalami keadaan cuaca sejuk melampau. Hairan pula saya. Takkanlah Indonesia mengalami bekalan sejuk yang melampau dan kenaikan kos pengangkutan kontena dari negara asal. Sehubungan dengan itu, katanya Seksyen Penguatkuasa KPDN HEP telah menjalankan pemeriksaan dan menyerahkan notis pengesahan maklumat barangan ke atas pengimport serta pemborong sayur bagi mendapatkan maklumat harga sayur-sayuran. Itu ajalah mereka dapat lakukan. Bukan ketegasan bahawa dipikirkan berapakah harga patut. Sepatutnya dipikirkan berapa harga patut. Dan itu diserahkan kepada setiap peniaga dan juga pembekal. Kalaulah perlu ada subsidi daripada kerajaan, sediakanlah subsidinya untuk membantu rakyat. Kalau barang yang mahal lagi ni, saudara, harga sayur naik sekarang ni, kobis bunga. Contoh, saya dapat ni kobis bunga daripada RM7 naik kepada RM16. Brokoli dari RM8 naik kepada RM20. Ini memang tak mana sabar. Sawi pendek daripada RM3 meningkat kepada RM9 sekilo. Sawi panjang daripada RM5 naik kepada RM8. Kacang buncis, saudara, juga daripada RM8 meningkat kepada RM15, hampir 100%. Kobis yang kita import dari RM4 naik RM6. Cili daripada RM13 naik kepada RM19. Semuanya naik, meningkat-ningkat. Dan alasannya musim sejuk. Minyak juga, saya difahamkan harga minyak masak juga meningkat sampai ke RM29 untuk 5 liter. Dulu cuma RM19. Jadi artinya sekarang ni Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna gagal. So jadi yang amat Perdana Menteri terbukti Kementerian Perdagangan Negeri dan Hak Ehwal Pengguna dan Kementerian Pertanian gagal dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diserahkan kepada mereka. Ini kalau nak tengok lepas satu hari yang amat Perdana Menteri melantik mereka sebagai menteri, keberadaan yang amat Perdana Menteri sebagai Perdana Menteri dianjung kuasa, artinya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna gagal. Begitu juga Kementerian Pertanian turut gagal. Ini akhirnya nanti rakyat akan mengatakan kerajaan pimpinan Yang Amat gagal. Jadi saudara Mak Azmi PTP dia kata nampak gaya makan lebih kayu lah kita ni. Ini keadaan saya. Saya khawatir sebab dulu saya dah cakap. Berbulan-bulan dulu dah saya katakan kita kena bersedia untuk mengadakan food bank, iaitu bank makanan. Saudara, jadi saya amat mengharapkanlah. Tuan saya ceritalah sebab Pulau Masuan Pekerja ni bolok-bolok dekat parlimen tadi pun menyampah saya dengar. Menteri tak nak jawab, timbalan menteri pula yang jawab. Akhirnya rakyat gigit jari lagi, menunggu dan menunggu. Itu keadaan saya. Entah apa bendanya, daripada air citra naik air sayang, air itu, air ini. Dan kini rakyat cakap air menyampah dengan you all lah. Itu keadaan saya. Baik saudara, kita masuk politik sikit. Saya ini sekadar pandangan. Ini pandangan saya pada ahli-ahli Dewan Negeri yang telah pun dinobatkan sebagai adun di Melaka. Kerana setakat hari ini, saudara, saya tak tengok pun. Belum ada masuk dalam wall saya
ataupun ungkapan kata-kata terima kasih kepada pimpinan parti. Lebih-lebih lagi kepada Yang Berhormat Datuk Seri Presiden yang berani melakukan perubahan, mengemukakan 84% calon muka baru. Tak ada pun ucapan terima kasih saya. Jadi semua mereka yang menang tak juga mengucap terima kasih pada bosku Datuk Seri Najib yang berempas pulas turun saban hari ke lapangan. Tak juga terima kasih pada Penituk Mat, Timbalan Presiden yang berkampung di Melaka. Apalah salahnya ucapkan terima kasih. Cara terbuka saya sebagai adun kawasan ini dengan ini mengucapkan jutaan terima kasih atas kerja keras pimpinan hingga saya dapat dijadikan sebagai ahli luar negeri, dan saya berjanji akan melaksanakan tugas dan amanah yang diberi. Itulah. Tak dengar saya, tak dengar ucapan. Jadi saya kata, apakah budaya mengenang jasa sudah semakin terhakis di kalangan pimpinan UMNO? Ini satu persoalan pula. Malah ada juga sekarang ni yang saya geram tu bukan pasal apa. Kerana ada pula yang memperlekehkan. Kerana kononnya kemenangan mereka adalah aura orang itu, bantuan orang ini. Buat saya kena brain lah dia orang ni. Orang lain apa lembu yang punya susu, sapi yang dapat nama. Itu lah betul saudara Puan Nordin Kamarudin lupa diri. Saya harus menegur lebih awal sebelum mereka terlajak lagi. Apalah salahnya? Sedangkan keputusan Datuk Seri Presiden itu bukan keputusan yang mudah saudara. Sehingga kan beliau lunyai, dimaki, difitnah, kononnya begitu begini, dan mereka ada pula yang kalau boleh Presiden kena turun jawatan lah. Kerana meletakkan calon-calon muka baru. Sepatutnya mereka nyatakan saya dengan ini berdiri di belakang kepimpinan, belakang Presiden UMNO, di belakang Timbalan Presiden UMNO. Kita akan terus berhadapan untuk siapa saja untuk menghadapi cabaran. Sepatutnya begitu. Saya ini tak apalah, saya harapkan Datuk Seri Presiden berlapang dada. Memang you pun sedang saya berlapang dada. Terimalah ini sebagai satu mehnah dalam kehidupan. Macam juga di Tanjung Piai lah. Dulu bagai nak rak lah, orang maki dia bila memilih calon MCA. Tapi bila kejayaan tercerna, tak ada pun nak ucap terima kasih pada dia, malah kena maki hamun lagi. Inilah nampak gayanya natijah politik kita. Sekarang selepas Melaka, hari ini Suruhanjaya Pilihan Raya Negeri Sarawak telah pun mengumumkan bahawa Pilihan Raya Negeri Sarawak akan diadakan pada 18 Disember ini. Maka berkampunglah pula. Cuma UMNO tak pergilah. Tak macam mana kita lakukan di Melaka. Sebab UMNO tidak ada wakil yang mungkin akan diturunkan calon-calon yang Barisan Nasional Friendly. Saya tak tahu lagi. Belum saya dapat culipan. Saya belum dapat perkabaran daripada tingkat 38. Apakah calon UMNO Barisan Nasional akan menurunkan kandidatnya. Sebab selalunya pilihan raya di Sarawak ni kita tak campur tangan. Sebab pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Abdul Ghani Saleh yang mengumumkan bahawa Yang Tuan Agong Sultan Abdullah Riyadauddin Al-Mustafa bin Shah telah pun mengisytiharkan darurat di seluruh negara pada 11 Januari lalu telah pun dibatalkan. Jadi bolehlah diadakan pilihan raya. Jadi untuk pengetahuan saya, hari ini 24 bulan. Jadi sebelum pilihan raya itu diumumkan, dia kena keluarkan writ. Writ ni macam saya kata dulu, kalau zaman dulu pukul gong, hubaya ada maklumkan bahawa negeri Sarawak akan mengadakan pilihan raya. Itu writ. Writ ni selalunya dulu zaman pasca kemerdekaan ditampar dekat pokok-pokok getah ataupun dekat tiang-tiang telefon ataupun dinding kedai. Pemberitahuan. Writ ini adalah pemberitahuan bahawa negeri Sarawak akan mengadakan pilihan rayanya. Jadi penamaan calon pada 6 Disember, undian awal pada 14 Disember dan pengundian akan diadakan pada 18 Disember. Kepada warga Sarawak, bersedialah untuk memilih calon-calon anda. Pesan saya satu saja, pilihlah calon yang benar-benar dilihat mampu untuk membawa perjuangan rakyat Sarawak. Cuma dalam keadaan kita tengok pilihan raya di Sarawak, tiba-tiba hari ini dalam Malaysia Gazette pula ada pula dilaporkan kononnya bahawa naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid
Satu Dr. Sri Muhammad Masyarakat Sri Mahathir Khalid. Dia kata kalau boleh hendaklah dibincangkan terlebih dahulu cadangan adakan pilihan raya lebih awal. Saya pun tersentak. Seorang naib presiden menggambarkan kegusarannya kalau kita mau mengadakan pilihan raya lebih awal. Apa hal itu? Jadi saya pun bertanya lah, kenapa Tok Dad? Apakah kerana Tok Dad baru rasa empuk kerusi sebagai seorang menteri? Awak lagu tu Tok Dad. Sepatutnya terus sajalah. Melaka kita dah menang, Sarawak insya-Allah selesai. Teruskan pilihan raya umum. Jangan pula jadi macam budak si Khairi itu. Oh mesti bincang. Bincang nak apa? Bincang apa? Dalam keadaan sekarang ni, yang terbaiknya kita adakan segera pilihan raya umum. Once and for all, kita selesaikan. Supaya mudah untuk kita meladani masalah rakyat untuk masa akan datang. Jadi pada Tok Dad ni, janganlah buat kenyataan-kenyataan yang sebegitu. Seolah kita takut pula. Ataupun Tok Dad tidak rasa yakin Tok Dad boleh menang. Selalunya orang yang tak rasa tak boleh menang tu, dia mula suruh kita bincang dulu, tunggu dulu. Bertangguh-tangguh. Kalau kita rasa kita yakin kita boleh menang, terus. UMNO tak pernah rasa takut. Besok pilihan raya pun okey, bulan depan pilihan raya pun okey. Jadi itu sebagai sikap wira. Jadi hanya calon yang memahami keadaan rakyat saja sepatutnya yang layak dipimpin, dipilih sebagai pemimpin. Sebab ini yang saya harapkan, saudara. Ya. Saya bukan nak mengajak lah. Dan saya lihat pun yang mak-mak Perdana Menteri pun kadang-kadang macam tak jadi juga. tak berani nak push. Kita lihat seolah kadang-kadang dia lebih bersimpati pada Perikatan Nasional. Yakinlah bahawa yang Mak Perdana Menteri datang daripada UMNO. Sepatutnya UMNO itu didulukan, UMNO itu diutamakan. Sebab itu tiba-tiba macam kita tengoklah, disarankan kalau boleh pelantikanlah ada Esko daripada PN lah. Saya rasa tak tahulah kita Perdana Menteri kita ni dia berketuankan UMNO ke berketuankan Parti Peribumi Bersatu, saya pun tak tahulah. Sepatutnya sekarang ni the best time terus bubarkan, insya-Allah. Jangan risau, Setara akan kekal sebagai Perdana Menteri dan rakyat akan kenang sebagai Perdana Menteri yang berwibawa, yang tegas. UMNO ni dia tak ada terburu-buru nak letakkan orang, sebab yang Muhammad Presiden UMNO pun dia jelas mengatakan dia bukan terburu-buru nak jadi Perdana Menteri. Beliau nak menyelesaikan masalah kesnya dulu. Jadi Datuk Seri Najib pun masih lagi akan berhadapan dengan kes-kes yang sedang dihadapinya. Jadi Yang Muhammad teruslah kekal jadi Perdana Menteri. Jangan risau. Tapi kalau mengikut cakap Apek Lempang keliling tu, masalah. Dan hari ini jelas apa yang diumumkan, sebab semalam saya terima kiriman adanya borang untuk menyertai parti. Saya mula-mula tak naklah ini menyatakan sebab betul ke fake ke, tetapi hari ini jelas menyatakan bahawa Parti Bangsa Malaysia telah pun ditubuhkan, PBM, dan borang-borang telah pun dihantar. Siapa nak menyertainya boleh. Kabarnya inilah parti yang bakal diterajui oleh Azmin dan Zuraidah Kamarudin. Jadi pada saya mengucapkan selamat berparti-parti. Datang lagi parti, nak pecah belahkan Melayu, pecah belahkan lah. Sebab itu saya katakan, once and for all, adakan pilihan raya, tak ada masalah. Kerana saya difahamkan bahawa sekitar 10 orang ahli parlimen yang akan menyertai kumpulan ini dalam penubuhan Parti Bangsa Malaysia. Dan termasuk juga ADUN dari beberapa negeri yang dikatakan telah pun menyatakan kesediaan untuk menganggotai parti tersebut. Dapatan saya, persoalan saya, ada orang bertanya, saya pun tak boleh nak jawab, tapi belum ada jawapan yang tuntas. Tapi ramai yang menggosipkan, mengatakan bahawa Muhammad Azmin Ali akan memimpin parti tersebut bersama dengan Zuraidah Kamarudin. Turut akan menyertai parti tersebut adalah Datuk Saifuddin Abdullah daripada Indra Mahkota, Datuk Kamarudin Jaafar, ahli parlimen daripada Bandar Tun Razak, Datuk Mansur Osman, ahli parlimen di Bung Tebal, Datuk Rashid Hasnon, ahli parlimen Batu Pahat, Datuk Seri Dr. Santara Kumar, ahli parlimen Segamat, Ali Biju daripada Seratuk, dan Willy Monggi daripada Puncak Borneo, serta Xavier katanya. Inilah merupakan nama-nama yang disebut-sebut akan menyertai parti tersebut. Jadi saya merasakan bahawa ini parti adalah mereka yang melompat daripada keadilan, menubuhkan parti ini dan meninggalkan PBM. Kerana
bahawa Azmin dan Zuraida merasakan diri mereka semakin terpinggir dalam arus politik negara saat-saat ini. Dan katanya ahli Dewan Undangan Negeri yang dikabarkan akan menyertai parti tersebut adalah Hilman Idham. Hilman ini adalah sisa politik kepada Azmin Ali, Muhammad Jalani Khamis, itu daripada Rembia. Jalani Khamis pula dah. Dari ni Muhammad Jalani Khamis ni Rembia dah, UMNO takkan nak melompat pula dah. Berapa kali nak lompat. Dan Chong Fat Fu daripada Pemanis. Kalau benar, maka saya yakin, saya yakin sebenarnya Datuk Seri Ismail Sabri siap-siaplah untuk berhadapan dengan menghadapi usul ataupun kehilangan keyakinan daripada kumpulan ini. Kerana kalau Muhammad Datuk Seri masih lagi bernaung, dilihat bersama dengan Tasimuddin dan kumpulannya, maka Azmin Ali akan tarik. Sebab saya katakan sokongan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri cuma ada 114 orang. Kalau ada 10 orang, dah tinggal 104 orang. Maka dengan sendirinya hilang sokongan. Sebab itu saya katakan, sebelum mereka buat bertindak, lebih baik kita bubarkan saja parlimen ini, terus adakan pilihan raya. Sebelum orang buat kita buat dulu. Ini dipanggil element of surprise. Dalam politik mesti ada element of surprise. Yang Muhammad Kisri, jangan risau, insyaAllah kita menang. Kalau kita menang, Yang Muhammad akan kekal juga sebagai Perdana Menteri. Tapi kali ini lebih bergaya. Saudara. Tapi itulah masalahnya. Semalam saya tengok, bila saya katakan Yang Muhammad Datuk Ismail Sabri ini sebagai Perdana Menteri perlantikan, dia marah. Semalam tiba-tiba tengok, lantik pula Presiden Parti Gerakan, Dominic Lau Hui Chai. Apa jasanya? Dominic Lau Hui Chai adalah Parti Gerakan yang menganggotai Perikatan Nasional. Yang Muhammad bukan orang Perikatan Nasional. Yang Muhammad orang Barisan Nasional. Jadi bila lantik begitu, saya pun timbul persoalan dia. Kenapa? Apa je? Lebih baiklah kalau Yang Muhammad Sri lantik Lokman Adam. Paling tidak boleh jadi meriam buluh ataupun dia canon untuk berdepan dengan siapa saja. Bagi saya lah. Kalau setakat lantik Lau Ho Chai untuk memenangi hati pengundi-pengundi bukan Melayu, saya rasa pengundi keturunan Cina sudah pun menggulung tikarkan Parti Gerakan. Mereka ni akan hilang dah. Gerakan akan hilang daripada arus perdana politik negara. Jadi tiada keperluan nak lantik sebagai senator. Tapi terpulanglah itu pilihan Yang Muhammad Datuk Seri. Tapi itu saya kata akhir-akhirnya lantik lagi. Tak berhenti duk melantik sana melantik sini. Kalau saya katakan mesti pelantikan, marah pula. Itulah masalahnya. SL Service Absorber kerana gila kuasa bangsa sendiri negara. Itu keadaannya saudara. Apakah keperluan ni utamanya tentang senator Dominic Lau Hui Chai dari Parti Gerakan? Apa jasanya pada Yang Muhammad? Nak kita nak contribute Parti Gerakan itu menyokong bahawa ada ahli parlimennya, tak ada. Saya tak faham. Kita selalunya mestilah ada dapat sesuatu barulah kita bagi anugerah. Ini tidak. Saya tak tahu apakah ini cadangan daripada Yang Muhammad Tasimuddin. Kalau ini keadaannya membuatkan rakyat merasakan bahawa kompas kepimpinan Yang Muhammad masih lagi ada tangan-tangan di belakang. Sedangkan rakyat dah tak senang ni Yang Muhammad kena faham. Kembalilah pada UMNO, jangan risau. Yang Muhammad tak ada berusaha pada UMNO. UMNO akan menerima dan UMNO akan memapah Yang Muhammad. Dalam apa keadaan pun, warga UMNO sentiasa akan tegas mendukung Yang Muhammad sebagai Perdana Menteri. Jangan risau. Jangan dengar ni telefon berkarat, apik-apik lempang yang menasihati yang bukan-bukan. Itu mereka tu semua jenis penakut. Mereka sudah merasakan kehilangan. Mereka bakal hilang jawatannya. Kalau mereka diturunkan bertanding pun, mereka ini di kalangan beberapa orang menteri kabinet ni pun akan kalah. Saya yakin. Rakyat dah tak terima mereka. Jauh sekali dengan warga UMNO yang sudah berjauh hati dengan tindakan mereka yang mengutamakan parti lain. Jangan pula Yang Ahmad Berhormat terheret sama. Akhirnya Yang Ahmad Berhormat pula nanti akan dipulaukan. Orang UMNO ni lain perangainya. Dia bukan peduli sebab kita kalau kalah, kita setia. Tak ada masalah pada kita. Ini Yang Ahmad Berhormat kena faham keadaan begini. Dan hari ini saya seronok juga. Tiba-tiba, ini bila-bila sekarang ni nampak gayanya, Yang Berhormat Datuk Seri Najib sudah pun mula bertindak. Sebab mungkin dah tak tahan lah. Selepas beliau dituduh macam-macam ini, akhirnya dia pun meledahkan.
Antara pendedahan yang memeranjatkan saya apabila beliau mengatakan bahawa anak Dr. Mahathir memperolehi 1,000 hektar. 1,000 hektar tanah balak. Itu sekitar 2,471 melalui syarikatnya Tanjung Tiara Sdn Bhd pada tahun 1994. Yang ini kita nak tanya Dr. Mahathir lah. Masa itu, apakah beliau cuma jadi doktor klinik mahal di Kedah ke? Yang dia kata anak saya tak dapat apa-apa waktu saya jadi Perdana Menteri. Jangan pula jawab saya tak tahu. Jangan kata apa depa kata. Nah ini syarikat Tanjung Tiara Sdn Bhd pada 1994. Dan pada 11 September 2014, saat itu Menteri Besar Kedah adalah Mukhris, anak Tun sendiri. Dan negeri Kedah memberi Dr. Mahathir tanah pajakan selama 60 tahun dengan bayaran cukai tanahnya dibayar secara ansur-ansuran selama 5 tahun. Itu sebuah tanah seluas 34 ekar. Nak jawab macam mana ni? Jangan kata tak tahu lagi. Artinya cuma setahun Dr. Mahathir cuma bayar RM3,200. Tanah 34 ekar di Mukim Air Hangat Langkawi. Ini Dr. Mahathir kena jawab. Jangan pula baru Datuk Seri Najib nak minta kalau diizinkan tanah begini dah kata 100 juta dan sebagainya. Teruk pula sekarang hari ini. You have to answer it. Jangan tipu rakyat dah. Sehari ini sebab saya katakan dalam dunia tanpa sepadan segala-gala terdedah. Sebab tu jangan nak memperlihatkan bahawa dia itu bersih, tak dapat itu, tak dapat ini, saya tak dapat apa pun. Waktu anak kamu jadi menteri besar dapat tanah pula. Kalau betul-betul bersih, ni lah saya cakap terus terang. Kalau betul-betul nak dilihat bersih, jadilah orang macam Tengku Razali Hamzah. Sebab itu saya menyokong Tengku Razali Hamzah. Kerana beliau tidak pernah mengambil kesempatan sepanjang beliau menjadi Menteri Kewangan ke sebagai pengurusi Petronas. Tak ada. Malahan kemuliaan hati. Sebab itu saya menyokong beliau. Saya jangan marah. Kalau kata Tengku Razali begitu begini. No, saya bercakap sebab saya melihat bahawa jejak politiknya, jejak langkahnya sejak berada dalam UMNO tidak pernah menggunakan atau mengambil kesempatan untuk dirinya sendiri. Tanah yang begitu nilainya beratus juta yang terdiri sekarang ini, Putra World Trade Center, bangunan UMNO, begitu saja diberikan pada UMNO. Bukan diambil, dia bagi pada UMNO. Kemudian ada syarikat media, nilai berpuluh juta, bagi pada UMNO. Bank milik dia sendiri pun berjuta-juta nilainya, bukan mungkin hari ini berbilion, pun diserahkan pada UMNO. Di mana syarikat-syarikat ini semua disapu oleh kroni-kroni Dr. Mahathir kemudiannya. Jadi saudara kena ingat, kalau nak jadi bersih, jadilah orang macam Tengku Razali. Sepanjang beliau mentadbir Petronas, menyelia tentang perkembangan Petronas, akhirnya suka tak suka kena terima hakikat. Petronas adalah merupakan satu-satunya syarikat yang menyumbang ke arah pembangunan negara kerana banyak memperolehi hasilnya untuk digunakan untuk pembangunan. Bukan hanya di wilayah persekutuan, malah di seluruh negara. This is a real statesman yang tidak meletakkan kepentingan diri. Dia biasa cakap begini, anda marah pada saya. Anda nak marah, marahlah sebab saya melihat jaga Bank Bumi Putra pun dia tak ambil gaji. Jaga Petronas pun tak ada. Tetapi hinggakan Petronas muncul sebagai sebuah syarikat konglomerat tersohor di seluruh dunia. Itulah caranya, saudara. Tapi jangan kata saya tak tahu, saya tak ambil, saya apa pun tak dapat, anak saya tak ada apa pun waktu saya jadi Perdana Menteri. Tu dah terdedah sekarang ni. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Najib kerana beliau sekarang mungkin tak tahan, dia dedahkan. Kalau boleh, silakan beri pendedahan lebih lagi supaya rakyat lebih tahu yang mana permata, yang mana kaca. Saya bukan saya geram, saudara. Sebab apa yang dibuat oleh Tengku Razali cuba dipadamkan. Apa legasi Tengku Abdul Rahman dipadamkan. Apa yang diasaskan oleh Tun Razak cuba dipadamkan. Kita rakyat terpengaruh ataupun terperangkap dalam politik yang tak menentu atas dengungan orang-orang yang diupah menulis kolom ini terbaik ini. Orang yang benar-benar berjasa terbiar. Saya mungkin malam besok, malam lusa, kalau ada masa saya nak dedahkan bagaimana sucinya, mulianya hati
almarhum Datuk Harun Idris yang hadiahkan tanah pada warga bangsa Melayu. Sekupang pun tak ambil. Tapi akhirnya beliau tersisih, duduk dalam penjara. Lihat sendiri macam mana almarhum Tengku Abdul Rahman bila bersara daripada jawatan Perdana Menteri, tak ada pun membina kekayaan. Lihat sendiri almarhum Tun Razak. Bila saya tengok apa yang ditulis oleh dalam media sosial ni, saya menyirap juga lah saudara. Itu bab sudahlah, malas nak cerita lain. Orang kata mengutuk tak baik juga. Tapi saya nak menceritakan yang benar saudara. Jangan marah saudara. Kalau saya memuji Tengku Razali, tentu ada sebab. Beliau tulus ikhlas dalam melaksanakan tugas dan amanah yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Bagi Yang Berhormat Tengku Razali, lain tak adalah bangsanya saudara. Dan saya juga cukup tertarik dengan culipan daripada Yang Berhormat saudara Nik Muhammad Abduh. Itu putera kepada Tuan Guru Nik Abdul Aziz yang disingkirkan oleh warga PAS. Yang disingkirkan oleh pimpinan PAS, bukan warga PAS ya. Dalam culipan kata-katanya, Nik Abduh menulis, sebaik-baik perjanjian politik yang termeterai sejak berpuluh tahun adalah himpunan perpaduan ummah yang membentuk Muafakat Nasional. Mungkin kerana beliau memuji Muafakat Nasional, maka puak-puak yang ada, labai-labai ada tu menyingkirkannya. Mungkin, saya tak tahu. Kerana ia perjanjian, kata Nik Abduh, yang diberkati Allah. Dari derayan hujan air mata rakyat di seluruh negara. Ia menyatukan dua kumpulan besar umat Islam yang bertelagah sejak puluhan tahun. Ia memadamkan bara kemarahan dan dendam, lalu terbina di atasnya rahmat dan kasih sayang sesama umat. Itu culipan daripada Nik Abduh. Jika PAS boleh bertahan dengan DAP dalam Pakatan Rakyat selama 7 tahun asas nama menentang ketidakadilan Kerajaan Barisan Nasional ketika itu, jadi apakah tidak malu pada Allah dan tidak malu pada diri sendiri, ataupun tidak merasa malu pada rakyat apabila mereka tega membiarkan api permusuhan sesama umat kembali marak membara, menyebabkan Muafakat Nasional runtuh dalam tempoh yang singkat. Dan Nik Abduh mempersoalkan, gembirakah kita untuk kembali menukarkan air mata kasih sayang dan kegembiraan kepada kebencian serta dendam dan berburuk sangka sama umat. Sebab itu beliau mengirim culipan, antaranya Quran menyebut, wahai orang-orang yang beriman, sempurnakan segala perjanjian kamu. Jadi dia kata Nik Abduh, bukanlah diri saya namanya jika tidak bersedia memadamkan segala kebodohan ini. Ini tulisan daripada Nik Abduh yang kini beliau disingkirkan daripada kepimpinan perdana dalam PAS. Dalam keadaan begitu, saya tengok juga satu culipan daripada saudara Muhammad Syukri Roslan. Beliau adalah warga UMNO. Ini ahli akar umbi. Saudara Muhammad Syukri Roslan, ahli akar umbi UMNO. Dia bagi tahu nombor ahli UMNO dia 03574772. Dia terus. Dia kata Musidul Ampas, Tuan Guru Datuk Hashim Jassin berkata, PAS akan terus berbincang dengan UMNO dalam menghadapi PRU 15. Jadi beliau memberikan sedikit pandangan. Walaupun ianya adalah keputusan PAS, tapi bila ia ada kaitan dengan UMNO, dan sahabat kita Saudara Muhammad Syukri, dia kata bahawa sebagai ahli UMNO Allah menjadi beliau terpanggil untuk memberi pandangan. Pertama, PAS perlu berbincang terlebih dahulu sama sendiri mereka dan membuat keputusan jelas sama ada untuk terus bekerjasama dengan PBM ataupun UMNO. Ini kerana UMNO secara jelas tidak akan ada sebarang kerjasama dengan PBM. Ini PAS kena faham. Kalau you nak bersama dengan PBM, silakan. Tak ada masalah pada kita. Tapi kalau nak bersama dengan kita tidak boleh bersama. Kedua, PAS perlu menghormati UMNO sebagai rakan kongsi, bukan sesuka hati datang dan pergi bila rasa keuntungan pada PAS semata-mata. Walaupun UMNO sentiasa terbuka untuk perbincangan dengan PAS, tapi jangan anggap UMNO ini terlalu terdesak ataupun obses untuk bersama hingga merasakan diri itu di posisi selesa.
untuk UMNO mengikut segala kehendak PAS. Berulang kali UMNO telah memperlihatkan keikhlasannya, tapi berulang kali jugalah UMNO dikhianati. Pucuk pimpinan PAS meminta ahlinya tidak mengundi UMNO semasa PRN di Melaka dulu. Dan hari ini kena alasannya kerana nak tunjuk nak mengajak UMNO. Kononnya supaya UMNO tu tahu atas keikhlasan dan kesetiaan. Pimpinan PAS yang sombong menyerang UMNO dalam pelbagai kenyataan media. PAS tega bertanding di kawasan yang ditandingi oleh UMNO di PRN Melaka. Untuk itu sebaiknya PAS berbincang sama sendiri dahulu, setelah mendapat keputusan yang jelas barulah nak berbincang balik dengan UMNO. Itu tulisan sahabat kita Saudara Syukri bin Roslan, dan beliau menzahirkan kekhawatirannya sebab beliau tak mahu lagi UMNO terperangkap. Dan ada pula pandangan daripada sahabat-sahabat mengatakan bahawa UMNO Terengganu tidak akan bersama PAS. Jangan lupa bahawa PAS dengan UMNO di Terengganu tidak ada jalinan. Dan sekini kabarnya, saya dapat kabar terkini katanya majoriti ahli PAS sudah berbolok-bolok di bawah di kalangan mereka, dan di kalangan puak-puak yang jaga JP, PKK, AJK itu dan sebagainya, mereka sedang berusaha untuk mendapatkan sebanyak mungkin kontrak-kontrak, kerana katanya bahawa semua itu perlulah diperolehi di saat ini sebelum UMNO memerintah. Artinya warga PAS Terengganu sudah pun hilang keyakinan PAS boleh memerintah selepas pilihan raya umum yang ke-15. Itu dapatan saya. Sebab itu saya nak ingin berpesan kepada pimpinan UMNO. Ya, kalau nak berniaga ni, adab berniaga ni kita mesti untung. Kalau rugi memanjang, itu namanya bakal. Jangan kita jadi parti yang bakal. Apa untungnya kita bersama PAS? Cuba bezakan kalau kita dengan PAS macam mana. Kalau betul lah UMNO tak nak bertanding sendirian, kena ada jugalah, sebab ini satu Malaysia, mesti ada juga jaringan. Dalam dinamika politik hari ini mesti ada jaluran baru. Kalau Perikatan Nasional dia punya dengan PAS, dia ada dengan gerakan dan sebagainya. Apakah UMNO ini harus mengadakan jaringan sahabat? Bagi saya nak ada sahabat, kalau diletakkan antara PAS dengan keadilan, saya lebih memilih pada keadilan, dengan syarat keadilan meninggalkan DAP. Kita boleh bersama dengan amanah supaya amanah dapat mengambil isi kekosongan pada PAS. Dan untuk keadilan saya lihat, kalaulah itu keadaannya, saya rasa kita boleh menang lebih besar lagi. Jangan kata saya lebih baik daripada memihak kepada Datuk Anwar Ibrahim. Tidak. Ini kalau diperlukan jajaran baru. Kerana saya melihat, terus terang saya katakan, mereka kadang-kadang bagi mereka bukan tuntutannya muka-muka, mereka bukan main kaki tiga. Jelas, bagi mereka cuma nak melakukan islah kepimpinan untuk menolak segala kemungkaran politik. Kalau bersama dengan UMNO, kita akan menzahirkan, malahan saya cakap terus terang, kalau kita bersama dengan PAS, suka tak suka UMNO akan kehilangan dua negeri. Suka tak suka, bila kita bersama dengan PAS dalam Muafakat Nasional, Terengganu kita kena serahkan pada PAS. Sebab mereka dah menang pilihan raya dulu. Begitu juga dengan Kedah. Kedah juga kita kena bagi pada PAS. Jadi apa yang kita dapat untungnya? Tapi kalau kita bersama dengan parti lain macam Amanah ataupun Keadilan, saya rasa saya yakin PAS Kedah kita boleh dapat tebus. Begitu juga dengan Terengganu. Malahan besar kemungkinan kita boleh merobohkan tembok keangkuhan PAS di Kelantan. Sebab rakyat Kelantan pun sekarang ni dah muak dengan mereka. Sebab itu saya dengar 600 ahli, ada yang dah 30 tahun bersama dengan PAS, dah pun menyertai Parti Keadilan. Ada lebih kurang dalam 300 ahli ditumpat menyeberang pada Parti Amanah. Bagi saya lah, asalkan tidak ada aplikasi ataupun kita bersama-sama dengan DAP, itu jelas. Kalaulah mereka boleh merongkai dalam itu, UMNO saya rasa boleh mencapai kejayaan lebih besar lagi. Kalau tidak, lebih baiklah kita bertanding secara solo. Pilihan kita tak ada masalah. Sebab saya melihat kalau dengan PAS ni kadang-kadang kita menyimpan duri dalam daging. Sebab itu yang Muhammad Mulya Tengku Razali berpesan berkali-kali dulu, jangan hati-hati dengan PAS. Mereka ni main kayu tiga. So lihat, PAS mula-mula dengan UMNO, wujudkan Barisan Nasional era Tun Razak.
Tak lama lepas itu, kena isu asri dan sebagainya, berpisah. Kemudian, PAS bersama dengan 46, semangat 46. Tak lama, bila berjaya, PAS menguasai Kelantan. Huyuk penguasaan UMNO di Kelantan. Dengan bantuan semangat 46. Apa yang semangat 46 dapat? Satu saja, jawatan Timbalan Menteri Besar 2. Lepas itu, hilang. Mana janji-janji manismu? Kemudian PAS bersama dengan PKR dalam DAP, menjilat DAP bagai narak. Begitu juga dengan bersama dengan kononnya atas nama Pakatan Rakyat. Setengah mati UMNO kena maki. Lumat kita kena. Tapi mereka bagai narak menyokong, menyanjung Datuk Seri Anwar Ibrahim, menyanjung Parti Keadilan, menyanjung DAP. Kemudian tinggal juga. Lepas itu bila Presiden datang pilihan raya 2018, akhirnya uyuk. PAS dapat 18 kursi. UMNO Barisan Nasional juga uyuk. Kena mengaku. Hilang penguasaan di Parlimen. Maka kuasa itu diserahkan kepada Pakatan Harapan. Maka wujudlah Muafakat Nasional. Punyalah pimpinannya waktu itu. Pimpinan, saya tak kata parti saudara ya. Pimpinannya. Tapi saya melihat lebih banyak pada kepura-puraan. Sebab itu Nik Abdul marah. Nik Abdul begitu menyanjungi keikhlasan Nik Abdul ni macam bapak dia, almarhum Tuan Guru Aziz. Jadi dia marah bila melihat bibit-bibit perpecahan ni dicetuskan oleh pimpinan begitu. Mereka di atas. Akhirnya mereka menyeberang pula dengan Tan Sri Muhyiddin. Mewujudkan Perikatan Nasional. Berada dalam kerajaan. Bila berada dalam kerajaan dengan keangkuhan. Mereka sudah seolah menjadi abang besar. Sebab mereka punya 18 kerusi. Jadi parti PBM kena tunduk akur pada mereka. Dan bila berlaku kehilangan, hakisan kepercayaan di kalangan ahli parlimen terhadap Tan Sri Muhyiddin, naik Datuk Seri Ismail Sabri. Okey, mereka juga berada dalam Perikatan Nasional. Mereka lah abang besar. Jadi seolah-olah sekarang ini bila orang ni buat kenyataan begini, mereka bangkang. Jadi PAS, bagi saya PAS nak untung saja. Tiada kesetiaan. Dalam keadaan begini saya cakap terus terang. Jadi saudara Acai Bintaya Islam, apa macam tu? Betul. Saya lebih suka menyanjungi orang macam Nik Abdul. Saya lebih senang bersama dengan Mak Sabu. Biarlah dia nak maki hamun pun. Tapi dia cakap apa dia kota. Dia kota apa yang dia cakap. Saya lebih senang dengan keadilan. Sebab kita tahu bahawa mereka tidak nak main kayu tiga. Redah-redah lah, menang-menang, kalah-kalah lah. Itu cara dan UMNO. Tapi bagaimanapun kalau ada pilihan yang terbaik, bagi saya, UMNO pergi Solo. Kita bertanding secara anak jantan. Dan yang berhormat Datuk Seri Presiden, saya minta kali ini kekalkan momentum di Melaka. Bahawa pimpinan yang akan diturunkan untuk menjadi calon, kita salin kali ini. Kita betul-betul melakukan islah kepimpinan. Mana ada apik lempang yang ada menteri-menteri yang sekat tiang dekat kabinet itu, tak payah. Jangan risau. Saya cakap berkali-kali, saya nak bagi semangat pada Presiden. Jangan Datuk Seri takut bahawa saudara Datuk Seri ada ahli-ahli akal umbi yang jutaan ramainya. Daripada nak menjaga 4-5 kerat yang ada tu. Yang jaga diri saja. Yang mentingkan mereka sebagai menteri. Sebab itu takut nak buat kenyataan. Takut untuk menyatakan bahawa pendirian UMNO first. Then only kawan-kawan. Ini tidak. Bagi mereka, my position first. Saya lebih senang kalau pemimpin itu meletakkan, to me, UMNO first. Apa-apa pun UMNO itu diutamakan. Daripada nak menyantuni, kalau kita menyengecikkan hati, orang PBM nanti, Tuan Usul tak percaya nanti, hilang jawatan. That mean anda mementingkan jawatan anda. Saya dah bercakap, letih dah bercakap, bahawa Datuk Seri Ismail Sabri jangan risau. You will be remain as a Prime Minister. Sebab jaluran dah dibuat. Anda menandatangani MOU antara kerajaan, kerajaan keluarga Malaysia dengan Parti DAP, dengan Parti Amanah, dengan Parti Keadilan. Kalau dia nak tarik lah. Ini pun belum tahu lagi ni. Bila wujud Parti PBM ni, saudara, saya berkeyakinan sudah pasti Azmin Ali dan orangnya akan menarik handbrake. Sebab dia akan tuntut. Dia akan tuntut bahawa dia nak sekurang-kurangnya timbalan Perdana Menteri. Saudara, ini keadaan.
Saya rasa dalam konteks ini, saya sejujurnya saya kata nak cari rakan, biarlah cari rakan yang tidak tersasar. Jadi pada PAS ni, janganlah jadikan UMNO ni. Saya minta maaf lah saudara. Saya mengulangkan kata ni, kadang-kadang orang marah pada saya. Bukan saya nak mencarut, tidak. Bukan saya cakap kasar, tidak. Kita ni bukanlah nak kata apa saya sebut, tak tahulah. Bukanlah pelacur tua. Kita bukan sundal tua. UMNO bukan begitu. Yang orang boleh datang bila-bila suka. Bila suka datang. Tak suka tinggal. Besok datang lagi. We are not that. UMNO ada pride dia. UMNO ada harganya. UMNO ada nilainya. 3.7 million. 3.7 juta ahli akar umbi. Jadi Datuk Seri Presiden, jangan risau. Jangan takut. Bila perlu perubahan, lakukan perubahan. Yang mana wakil-wakil rakyat yang sengit dan sebenarnya tukar. Sebab dia orang pun rakyat di bawah dah menyampah. Saya cakap terus terang, dapatan saya, kiriman yang sudah hantar pada saya, boleh kata hari-hari, tak suka orang ni. Daripada Perlis sampailah ke Sabah. Punya menyampahnya warga di bawah terhadap pimpinan UMNO yang diturunkan bertanding, akhirnya mereka jadi katak. Bencinya rakyat terhadap mereka ini. Berapa ramai? 16 orang. Bencinya mereka melihat menteri-menteri yang datang daripada UMNO tidak berani menyatakan komitmen mereka terhadap parti. Mereka tidak berani menyebut, to me, UMNO come first. Sebab itu yang amat bawa Perdana Menteri keseorangan. Tetapi malahan mereka cuba memutarkan, memberi nasihat yang bukan-bukan pada Perdana Menteri. Peninglah dia. Kalau kita buat begini nanti, PBM tarik sokongan. Dia nak tarik sokongan, tariklah. Sekarang dah ada MOU dengan Amanah, ada PKR, dengan DAP. Apa ada masalah? Mereka lebih ramai. Sebab itu sekarang ni sebenarnya mereka ini memberi pandangan, memberi nasihat kepada Perdana Menteri kerana kepentingan diri mereka. Tak nak adakan pilihan raya. Kerana mereka takut mereka akan disingkirkan. Mereka takut mereka akan digugurkan. Datuk Seri Presiden, when come to the pilihan raya nanti, jangan pandang kiri, jangan pandang kanan. Lakukanlah perubahan peremajaan UMNO. UMNO mesti menurunkan calon-calon muka baru Melaka sebagai bukti nyata. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.